Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, kami berada di hadapan pejabat High Commissioner of India di Jalan Pahang, dan bersama saya ialah Kamaruzaman, Tuan Kamaro dan Ustaz Masridi serta Ustaz Roslan. Kami mewakili Majlis Amal Islami Malaysia, iaitu satu gabungan NGO, 140 buah NGO yang bernaung di bawah Yadim, dan pada hari ini kami mewakili keseluruhan NGO lah, datang dengan secara aman, datang dengan cara berunding damai untuk menyampaikan hasrat kami menerusi memorandum yang kami sediakan buat kedutaan India pada pagi ini untuk menyatakan hasrat kami dan bantahan lah, yang khususnya bantahan terhadap kerajaan India berkaitan dengan isu pemimpin kanan parti BJP India, iaitu mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW, yang digembar-gemburkan di serta dunia, dan kami rakyat Malaysia juga turut bersama pada pagi ini bersama dengan seluruh umat Islam di serta dunia ingin menyatakan luahan hati dan perasaan secara aman dan damai berkaitan dengan isu yang disebutkan tadi. Jadi saya mewakili Majlis Amal Islami, mewakili 140 buah NGO di bawahnya, ingin membacakan memorandum yang kami serahkan dalam dua versi. Pertama versi bahasa Melayu dan kedua versi bahasa Malaysia lah. Sekejap saya akan baca bahasa Inggeris dan saya akan bacakan versi bahasa Malaysia, dan nanti kami akan serahkan. Saya bacakan. Kami Majlis Amal Islami Malaysia mewakili sejumlah 140 buah NGO Islam dan Melayu menghantar memorandum yang menyatakan desakan berikut. Yang pertama, kami merasa kesal dan duka cita terhadap kenyataan pemimpin BJP India Nupur Sharma yang didakwa membuat kenyataan menghina dalam debat televisyen, dan juga Navin Jindal atas komen di media sosial terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahawasanya penghinaan terhadap Nabi SAW adalah perbuatan yang bercanggah dengan nilai-nilai hak asasi beragama di mana negara sekalipun, di Malaysia maupun di merata dunia lah, dan juga mengamalkan hak asasi untuk mengamalkan ajaran masing-masing yang dijamin hak asasi manusia. Dan penghinaan itu juga suatu provokasi yang tidak boleh diterima, yang memang kita tahu secara globalnya, secara amnya, bahawa menghina agama ni perbuatan yang tidak baik dan tidak mulia bagi seorang yang hidup dalam masyarakat bertamadun, yang mampu menggugat keharmonian sejagat dan ketidakstabilan masyarakat. Dan kami mendesak agar kerajaan India pada hari ini, khasnya parti BJP, untuk mengenakan tindakan tegas terhadap kedua-dua pemimpin berikut, sama ada dengan melucutkan jawatan dalam parti maupun kerajaan sekiranya ada. Dan kami mendesak agar pihak kerajaan India, khasnya parti BJP, memohon maaf kepada seluruh umat Islam di serata dunia, khasnya di India, atas penghinaan ini, dan berjanji tidak akan mengulang pada masa akan datang. Ini kita desak sungguh-sungguh lah, supaya kerajaan India mengambil tanggungjawab, kerana pemimpin berkenaan merupakan pemimpin sebahagian pemimpin dari parti yang memerintah pada hari ini. Dan yang kelima, kami menyokong juga usaha dan tindakan tegas oleh kerajaan Malaysia. Sebagai agensi kerajaan, kami menyokong tindakan tegas kerajaan Malaysia sebagaimana ditunjukkan oleh kerajaan yang memanggil duta baru-baru ini. Begitu juga kerajaan-kerajaan umat Islam di serta dunia yang menunjukkan sikap dengan tegas apabila berlakunya penghinaan terhadap Nabi SAW, yang mana kerajaan Malaysia memanggil kedutaan baru-baru ini, dan kami menyokong tindakan tersebut. Jadi inilah memorandum yang kami sempat sampaikan, hanya meletakkan di depan pintu bangunan sahaja. Setelah kami tidak dibenarkan masuk, dan kami diminta untuk beredar daripada lokasi pada tempat kedutaan ini pada hari ini. Jadi itulah bacaan ataupun memorandum yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku wakil daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua rakan-rakan daripada NGO Islam yang bernaung di bawah Majlis Amal Islami yang sudi untuk bersolidariti pada hari ini, yang datang untuk menyatakan bantahan. Saya ucap terima kasih juga kepada media yang melaporkan tentang perkara ini.
apa yang mustahak bagi aktiviti kita ataupun inisiatif kita pada hari ini ialah kita nak menyatakan bantahan itu bukan hanya berlega di peringkat pemimpin-pemimpin kerajaan. Kerana kita tahu bahawa Menteri Luar telah pun memanggil Pesuruhjaya Tinggi India untuk berjumpa dan menyatakan bantahan Malaysia. So bantahan ini tidak sekadar di peringkat kerajaan kepada kerajaan, tetapi ia meresap jauh ke peringkat akar umbi, di peringkat civil society yang menyatakan ketidaksetujuan dan bantahan yang sangat keras dan kekecewaan kita yang sangat tinggi kepada sikap pemimpin daripada parti yang memerintah di India. Kita tahu walaupun sebenarnya mungkin bantahan juga berlaku di India di atas perkara ini, tetapi sikap daripada pemimpin-pemimpin yang mewakili parti pemerintah ia sedikit sebanyak memberi kesan dan juga memberi refleksi terhadap pendirian kerajaan India terhadap isu ini. Oleh sebab itu, maka kita perlu menyatakan bantahan ini bukan sekadar di peringkat pemimpin-pemimpin tertinggi negara, tetapi ia juga harus dinyatakan melalui civil society movement di bawah ini. Oleh sebab itulah maka kerajaan sendiri pun kami daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yang Berhormat Menteri sendiri menyatakan bahawa kita perlu menggerakkan kesedaran itu bukan sekadar di peringkat kepimpinan tetapi juga di peringkat akar umbi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga memberi signal kepada masyarakat India secara keseluruhannya di seluruh dunia bahawa sekiranya kalau dilihat di Malaysia dalam keadaan umat Islam majoriti, bantahan yang kita nyatakan terhadap isu-isu yang menyentuh sangat-sangat dalam hati umat Islam, kita akan nyatakan secara aman. Tidak seperti di negara-negara lain apabila umat Islam yang menjadi minoriti, penindasan kepada umat Islam itu bukan sekadar tidak dipedulikan, bahkan dalam setengah keadaan akan ditambah beratkan dalam keadaan umat Islam itu minoriti. Tapi lihat di Malaysia, apabila umat Islam dalam keadaan majoriti dalam isu yang sangat sensitif kepada akidah kita, kita masih lagi menyatakan dalam keadaan yang aman dan juga sentosa. Oleh sebab itu kita ingin menyatakan juga kekesalan kita terhadap sikap Suruhanjaya Tinggi India di Malaysia yang sebenarnya sangat tidak berdiplomatik dan demokratik seperti mana yang mereka dakwa. Sepatutnya seperti mana mereka ada hak untuk menyatakan pandangan mereka. Kalau mereka katakan demikian, mereka juga perlu melaksanakan tanggungjawab untuk mendengar grievance ataupun sungutan daripada peringkat bawahan. Tindakan untuk tidak menerima memorandum daripada masyarakat madani ataupun masyarakat civil society di Malaysia bukan satu tindakan yang bersifat diplomatik dan juga demokratik seperti mana yang mereka laung-laungkan. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dahsyat. Yang ketiga, yang perlu juga kerajaan India sedar bahawa kalau dilihat kesan daripada apa yang dinyatakan ini, mungkin ia memberikan sedikit laba politik kepada apa yang mereka ingin lakukan di India dalam tempoh-tempoh pilihan raya mereka. Tapi dalam masa yang sama perlu ada kesedaran bahawa perkara ini akan mencetuskan repercussion ataupun kesan daripada perkara yang lain. Kesan daripada ekonomi, kalau dilihat trade antara Malaysia dengan India, dia lebih berpihak kepada Malaysia dari sudut jumlah ekspor dan jumlah import. Oleh yang demikian, kerajaan India seharusnya menyedari bahawa dalam permainan politik di peringkat antarabangsa, bukan laba politik singkat yang perlu diambil perhatian, tetapi juga perlu dilihat dari segi kesan-kesan yang lain, termasuk dari sudut ekonomi, perdagangan dan juga geopolitik di peringkat sedunia. Kerana mereka perlu tahu bahawa di Malaysia juga kita mempunyai masyarakat yang berbangsa India, dan kita yakin masyarakat berbangsa India di Malaysia secara majoritinya sebenarnya sangat cintakan kepada keamanan dan keharmonian, dan resepi negara kita sudah merdeka sejak tahun 57 menunjukkan bahawa kita berjaya mengekalkan keharmonian dengan cara kita bertolak ansur dan juga hormat menghormati atas satu sama lain. Oleh sebab itu perkara ini perlu menjadi contoh dan peringatan kepada kerajaan India supaya tidak diulangi pada masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Apa sebenarnya the offensive statement tu? The offending statement yang Syamah buat tu apa dia? Cara ringkas. Menghina Rasulullah SAW. Kemudian dalam isu dengan Sayyidatina Aisyah, ini isu yang sangat sensitif yang memang digunakan oleh musuh-musuh Islam dan pendengki kepada kemajuan pendengki kepada kehebatan Islam pada hari ini. Memang mengambil sudut-sudut poin yang telah digunakan oleh musuh Islam sekian lama. Jadi isu Sayyidatina Aisyah, isteri kepada baginda Nabi SAW ni, memang digunakan, dimanipulitkan sebanyak mungkin supaya nak menggambarkan Islam ni agama yang jahat, agama yang menindas ataupun yang kesempatan ke atas wanita kecil, budak wanita kecil. Jadi ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, tuduhan-tuduhan yang menggambarkan rendahnya tahap ilmu kefahaman tentang Islam. Dan ini isu Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah ni pernah diambil kesempatan oleh parti politik Malaysia menggunakan isu yang sama. Jadi semuanya telah dijawab oleh para ulama kita dan boleh rujuk kepada jawapan-jawapan daripada para ilmuwan, para ulama untuk mendapatkan penjelasan tentang ajaran Islam, khasnya tentang Nabi SAW. Terima kasih.